Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua anak-anak didik SPM 2020. Kita berjumpa lagi di siri yang kedua, Pendidikan Islam Skor A+. Saya adalah Ustazah Maya anda, Ustazah Siti Islami, akan membantu anda untuk mengulang kaji pelajaran di bawah tajuk Perkahwinan dalam Islam, iaitu hukum perkahwinan, peminangan dan batas pergaulan. Okay, jom belajar bersama Ustazah Siti Islami. Objektif pengajaran adalah yang pertama, menjelaskan hukum perkahwinan dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan maksud meminang. Yang ketiga, menjelaskan hukum melihat pasangan berulang kali. Yang keempat, menjelaskan batas pergaulan semasa tempoh pertunangan. Okey, seterusnya kita lihat pada hukum perkahwinan. Biasa soalan adalah berkaitan dengan jelaskan hukum perkahwinan. Okey, hukum perkahwinan adalah sunat. Okey, pada awal hukum perkahwinan adalah sunat kerana ia merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hukum itu akan bertukar mengikut keadaan, iaitu ada 5 keadaan. Yang pertama, menjadi harus apabila tiada perkara yang mengharamkan seseorang lelaki itu untuk berkahwin ataupun tiada tuntutan mendesak. Okey. Yang kedua, menjadi wajib. Menjadi wajib ini apabila seorang lelaki mampu menunaikan nafkah zahir dan batin. Maknanya dari segi ekonomi sudah kukuh. Kemudian sihat tubuh badan. Maksudnya tiada penyakit yang berbahaya dan boleh menjangkiti pasangan. Yang ketiga, khuatir terjerumus ke dalam zina kerana tidak dapat mengawal nafsu. Jadi poin yang ketiga ini adalah khuatir terjerumus ke dalam zina. Contohnya, jika dia telah mempunyai rakan wanita ataupun teman wanita, maka jika dia takut untuk terjerumus kepada zina, dia wajib berkahwin. Faham ya anak-anak? Okey. Seterusnya kita lihat pada hukum makruh. Hukum makruh ini apabila seorang lelaki tidak mampu memberi nafkah zahir dan batin tetapi berkeinginan untuk berkahwin, maka makruh hukumnya. Okey. Yang seterusnya menjadi haram. Bila menjadi haram adalah bila lelaki itu tidak mampu menunaikan nafkah zahir dan batin, kemudian diyakini melakukan kezaliman kepada pasangan tersebut. Mungkin dia ada niat membalas dendam ataupun berniat jahat dengan perkahwinan tersebut, maka hukumnya adalah haram dia berkahwin pada ketika itu. Okey, hukum yang seterusnya adalah sunat. Ini hukum asal. Sunat ini jika seorang lelaki itu mampu menunaikan nafkah zahir dan batin, sihat tubuh badan, ingin berkahwin, tetapi dia tidak khuatir terjerumus melakukan zina. Banding dengan yang wajib tadi, wajib dia khuatir terjerumus pada zina, jadi dia wajib berkahwin. Tetapi yang bahagian sunat ini, dia tidak khuatir untuk melakukan zina, tidak khuatir terjerumus melakukan zina kerana dia mampu mengawal nafsu. Okey, faham? Okey, ada 5 hukum di sini. Okey, seterusnya kita lihat pada tajuk meminang. Okey, langkah pertama adalah meminang.
Meminang itu adalah lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan isteri. Lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan isteri. Dalam tempoh pertunangan, maka hukumnya ada hukum tertentu. Biasa soalan bertanya, jelaskan batas pergaulan dalam tempoh pertunangan. Batas pergaulan dalam tempoh pertunangan antara orang lelaki dan perempuan masih sebagai orang asing ataupun ajnabi. Anak-anak ingat, orang asing ataupun ajnabi. Ini dari segi batas pergaulan. Jadi mereka haram untuk keluar berdua-duaan tanpa mahram. Ini adalah dilarang mengikut hukum Islam walaupun mereka telah bertunang. Seterusnya, apakah hukum melihat bakal pasangan berulang kali menurut Imam Syafi'i? Dari segi hukum adalah sunat, tapi bukan melihat keseluruhan. Ada anggota yang boleh dilihat. Jadi anggota bakal pasangan yang boleh dilihat hanyalah muka dan juga tapak tangan. Muka dan juga tapak tangan. Maknanya pihak perempuan tadi masih wajib menutup auratnya lain kerana aurat tersebut masih haram untuk dilihat oleh tunang. Kita lihat soalan seterusnya. Jelaskan tujuan dibolehkan melihat bakal isteri. Tujuan yang pertama ialah mengelakkan daripada berlaku penipuan. Kita faham teknologi terkini iaitu melalui aplikasi filter, seseorang boleh membuat gambar tersebut menjadi lebih cantik. Jadi ini boleh mengelakkan daripada penipuan jika melihat bakal pasangan masing-masing. Yang kedua, menjamin berkekalan perkahwinan. Perkahwinan akan kekal kerana tidak berlaku penipuan. Yang ketiga, bakal suami berpuas hati. Kenapa puas hati? Kerana dia telah melihat anggota yang dibolehkan iaitu muka dan juga tapak tangan. Yang keempat, rumah tangga yang dibina bahagia. Bahagia kerana telah berpuas hati dengan pilihan masing-masing. Kita ringkaskan menjadi PKPB. P ialah penipuan, K ialah kekal, P puas hati, B bahagia. Alhamdulillah. Ustazah harap anak-anak didik semua faham dengan penerangan ringkas yang telah Ustazah berikan dalam slot ini. Semoga ianya memberi manfaat untuk bersama. Kita jumpa lagi di siri yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything changes.